Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila dhatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafatil anbiya mursalin wa syuhada wa siddiqin wa salihin wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min ummati Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan ila walidina syamil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. فقال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم واستكثروا فيه من 4 خصال خصلتين ترضون بهما ربكم خصلتين لا عني بكم عنهما فإما خصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله واستغفره وأما اللتان لا عني بكم عنهما وتسأل الله الجنة ونعوذ به من النار أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tamanya marilah dalam syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang penuh kemuliaan, malam Jumaat yang terakhir Sya'ban bagi tahun 1442 Hijrah. Malam ni malam yang ke-26 Sya'ban. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita malam ni dipertemukan oleh Allah dalam surau. Mudah-mudahan pertemuan kita akan dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang saya baca tadi yang diriwayatkan daripada Ibnu Huzaimah meriwayatkan wastaksiru fihi min 4 khisal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada kita untuk perbanyakkan di dalam bulan Ramadan 4 perkara. 4 perkara Nabi kata fastaksiru, perbanyakkan. 2 perkara kamu akan mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, dan 2 perkara tidak mungkin kamu meninggalkannya dan pasti kamu akan memerlukannya. Maka Nabi SAW suruh kita perbanyakkan 4 perkara. Nabi tak bagi tahu lagi, cuma Nabi sebut 2 perkara kamu akan dapat redha Allah. Sebab hidup kita ni untuk dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 lagi kamu pasti akan memerlukan dan kamu tidak mungkin akan meninggalkan. Maka 2 perkara pertama yang mendatangkan keredaan Allah ialah
syahadah iaitu kalimah la ilaha illallah. Maknanya masuk saja Ramadan perbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Ni Nabi pesan, simple saja. Masuk saja Ramadan, satu Ramadan insya-Allah hari Selasa, maknanya hari Isnin tu tengok anak bulan, masuk saja maghrib bermula perbanyakkan 4 perkara. Yang Nabi kata 4 perkara ni, 2 perkara kamu sangat nak dapat keredaan Allah, dan 2 lagi kamu pasti sangat memerlukan. Maka yang pertama ialah sebut kalimah la ilaha illallah. Ini hadis sahih riwayat Ibnu Huzaimah. Yang kedua, Nabi suruh kita minta ampun dengan lafaz astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 2 kalimah yang Nabi kata pasti kamu akan dapat redha Allah, yang Nabi nak suruh lakukan pada bulan Ramadan. Dan 2 perkara yang kamu pasti akan memerlukan adalah iaitu memohon syurga. Yang ni doa yang masyhur bila masuk Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dan satu lagi, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Maknanya 2 perkara yang pasti kamu perlu dan kamu tidak akan tinggalkan, iaitu apa dia? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Yang kedua, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Maka 4 lah. Yang pertama kalimah la ilaha illallah, yang kedua kalimah astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang ketiga Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, yang keempat wa na'udzubika min sakhatika wan nar. 4 perkara Nabi kata wastaksiru, perbanyakkan apabila datangnya Ramadan. Baik, tuan-tuan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ni bersama kita sedang menyaksikan live Facebook daripada Surah Al-Husna, ialah pelajar-pelajar Ansara, anak sains Mara, cawangan Amal Sains Kubang Pasu. Jadi mereka nak menyertai kita malam ini. Baik, saya ada edarkan satu kertas, iaitu kitab Saum, kitab puasa. Yang ni dalam buku yang ada dekat tuan-tuan itu hanya ada muka surat 143 dan 144. Yang kita bincang itu hari kitab puasa 143, 144. Okey, dalam keratan yang saya edarkan ini dia sambung. Dalam tulisan Jawi 169 170. Baik. Dan 171. Maknanya 169 sama dengan kitab kita 143. 144 sama sampai muka surat 171. Okey, kitab yang tuan-tuan ada itu dibuat oleh Jabatan Mufti Wilayah Sekutuan. Keratan ini yang dalam tulisan Jawi ini ditulis oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Bahan yang sama, cuma dia tulis balik dalam bahasa Jawi, dalam tulisan Jawi. Tuan-tuan tengok sama aja. Kalau tuan-tuan tengok dalam tulisan Rumi, diwajibkan puasa Ramadan oleh salah satu daripada sebab berikut, muka surat 143. Yang ni pun sama kan, cuma yang tulisan Rumi muka surat 143, tapi yang tulisan Jawinya muka surat 169. Okey, kita nak sambung malam ni pada muka surat 171, iaitu 10 perkara yang membatalkan puasa. Ini memang sangat perlu kita ambil perhatian, kerana kita akan berpuasa dan kita kena jaga perkara-perkara yang boleh membawa kepada batal puasa. Termasuklah nanti terjawab persoalan swab test bulan Ramadan batal tak puasa, dan suntikan vaksin COVID-19 pada bulan Ramadan batal tak puasa.
Dengan kita melihat 10 perkara yang batalkan puasa ini, maka dapatlah jawapan nanti. Nah, tengok yang pertama, memasukkan sesuatu dalam rongga dengan sengaja walaupun sedikit seperti sebiji lenga atau setitik air, atau menelan kahak yang telah dikeluarkan hingga had yang zahir, iaitu makhraj ha. Ha ni ha pedas ni. Ha pedas. Atau memasukkan kembali tahi sembelit selepas daripada dikeluarkan, yakni terjojol keluar. Ditulis terjojol, terdengoy kot. Terjojol, terdengoy keluar. Terjojol. Tulisan jauh keluar pada pada duburnya. Ni kitab bahasa lama. Tapi bila ditulis bahasa lama, faham terus. Kadang-kadang kita tengok orang yang tulis kitab bahasa Melayu dulu ni tak berbelit direct. Dia nak bang direct. Kita duk pantun kok nu, kilas kok ni, dah nak bang apa? Macam mengaji. Ada kadang-kadang kita pergi mengaji kitab akidah. Allah itu ada, malaikat ada, tidak ada. Lah kali anak murid tanya, Allah ada ke tak ada? Tahu. Kan? Allah itu ada, malaikat tidak ada, dia pusing-pusing. Lah kali anak murid tanya, Allah tu ada ke tak ada? Ada. Oh, dia pusing. Okey, maknanya tajuk 10 perkara membatalkan puasa terjawablah swab test. Jadi kenapa swab test itu tidak batal? Kebanyakan semua mufti, bukan setakat Malaysia, sampai mufti Saudi, fatwa Mesir telah mengeluarkan fatwa swab test walaupun memasukkan, kerana dia kata memasukkan sesuatu dalam rongga dengan sengaja. Sekarang ni kita bukan sengaja nak masuk sebab nak cek COVID-19 kerana dia amat membahaya kepada kesihatan yang boleh bawa kepada kematian. Makna tak sengaja. Dia kira tidak sengaja atas perbuatan. Kalau saya saja ambil pijolok tu batal lah. Maknanya kita pun tak mau. Kalau doktor kata malam ni semua nak buat swab test, tak mau. Maka diistilahkan. Dan tidak sampai kepada had. Maka dia kata sebiji lenga atau setitik air atau menelan kahak yang telah dikeluarkan hingga had zahir, iaitu makhraj ha, atau memasukkan. Kalau dia duduk di makhraj ha, makanya swab test itu katanya tidak sampai ke kerongkong, maka dia masih di makhraj ha, iaitu kawasan mulut. Tu dia kata menelan kahak yang telah dikeluarkan hingga had zahir, iaitu makhraj ha. Kita punya kahak makhraj ha. Kau sebut ha, keluar ke lemah, dia mai duduk makhraj ha. Maka swab test hanya di makhraj ha. Tentu. Maka tak batal. Begitu juga memasukkan ke hidung pun dikatakan tidak sampai kepada tempat yang boleh membawa kepada batal puasa. Sebab boleh masuk bulan Ramadan pun boleh masuk air hidung istinsyaq dan tidak batal. Okey. Muntah atau sedu dengan sengaja apabila keluar sesuatu daripada perutnya pada had yang zahir. Muntah atau sedu dengan sengaja. Kalau tak sengaja kita makan tiba-tiba keluar muntah, maka tidak batal. Jima' dengan sengaja, iaitu dengan memasukkan sekalian hasyafah atau kadarnya dalam faraj atau dubur manusia atau binatang. Memasukkan setengah daripada hasyafah tidak membatalkan puasa orang yang memasukkan, tetapi batal puasa orang yang disetubuhinya kerana sampai ain ke dalam rongganya. Okey, dia kata jima' dengan sengaja batal. Jima' dengan sengaja iaitu dengan memasukkan sekalian hasyafah. Dia bincang lagi. Makna hasyafah tu apa dia? Helmet. Kita tanya pula hasyafah tu apa? Helmet. Atau kadar dalam faraj atau dubur manusia atau binatang, memasuk setengah daripada hasyafah tak batal. Tak batal.
Tapi boleh kah? Tak lajak kah? Tu masalah dia. Kan? Tapi kalau dia betul-betul dia pergi abang tu, saya Ustaz, Tok Qazi, Tok Imam, saya baru sekerat helmet. Tok Qazi tak betul ni kitab kata. Tapi dia kata orang yang masuk itu tak batal, tapi orang yang kena tu tidak batal puasa orang yang memasukkan, tetapi batal puasa orang yang disetubuhi kerana sampai ain. Orang setubuhi itu masuk sampai ain lah, maka ain dia itu dikira. Ini fiqh. Sama juga yang kita bincang tadi, sebab apa swab test tu tak batal? Sebab tak sampai had yang membatalkan puasa. Itu kaedah fiqh tu. Yang keempat, mengeluarkan mani dengan sengaja. Sengaja. Kalau tak sengaja tak apa. Mengeluarkan mani dengan sengaja atau secara mubasyarah. Mubasyarah ni dia bukan bersetubuh. Kita sebutlah roman. Senang. Cari perkataan lain tak jumpa. Roman. Mubasyarah ni roman. Mana mengeluarkan mani dengan saja atau secara mubasyarah. Mana dia duduk ni dengan isteri dia, keluar mani, itu batal. Sebab mubasyarah. Atau jima' seperti menyentuh, berpeluk atau bercium dengan tidak berlapik, keluar mani tidak membatalkan puasa. Maknanya keluar mani dengan sengaja, maknanya dia tahu dah kalau dia mubasyarah keluar mani. Contoh, dia ni selalunya kalau dia tengok pembaca berita perempuan baca, tak keluar air mani. Selalunya begitu. Tiba-tiba bulan puasa dia tengok Mari Ann Sailamani tu baca berita, keluar air mani. Dia bukan sengaja, maka kira tak batal. Sebab hakikatnya tak pernah. Kecuali kalau dia takut tak boleh. Tengok pembaca berita apa keluar, tak boleh. Kalau hang gagah pergi tengok juga keluar air mani, maka itu dikira dengan sengaja. Ni cerita in case sebelum ni tak apa pun. Gila walaupun 1 detik daripada harinya, sah ada gila, batal. Pitam sepanjang hari, iaitu bermula daripada naik fajar hingga jatuh matahari. Berbeza dengan kita bincang dulu, iaitu tidur sepanjang hari. Tidur sepanjang hari tak batal. Dengan syarat dia sudah niat berpuasa, katakan pukul 3 pagi dia lena. 3 pagi dia lena. Dia jaga pukul 7.30 malam. 7.29 buka puasa, 7.30 maknanya okey, tidak batal. Tapi kalau dia pitam sepanjang hari, iaitu bermula daripada naik fajar hingga jatuh matahari, batal. Dia nak cerita pitam sepanjang hari bermula daripada naik fajar sehingga jatuh matahari, batal. Tapi kalau dia pitam selepas naik fajar, dia jaga pukul 7.28. Matahari jatuh 7.29 buka puasa, maka puasanya sah. Kalau tidur tak apa. Tidur sepanjang hari mula daripada pukul 5 pagi sampai pukul 8 malam. Kenapa tidur dengan pitam itu berbeza? Jawabnya mudah. Tidur boleh digerak, pitam tak boleh gerak. Pitam ni kategori pengsan. Tidur ni boleh gerak, had tak mangkit tu saja tak mangkit. Tapi pitam nak gerak je lah. Maka itu yang fiqh membezakan. Tidur sepanjang hari sah. Soal tak semayang, itu dia qadha lain. Soal sah puasa, sah. Yang ketujuh, berbuka puasa sebelum daripada dipastikan tahqiq. Tahqiq itu pasti. Perkataan Arab, perkataan kita pasti. Macam kitab matlaq yang asal itu telah ditahqiq dan ditashih, maka jadilah kitab matlaq yang ada kat kita. Asalnya tulisan Jawi, tulisannya kecil, bersambung, tidak ada keterangan, maka tidak ada tahqiq, tidak ada tashih, maka inilah tahqiq. Maknanya berbuka puasa sebelum dipastikan jatuh matahari atau zon bahawa matahari telah jatuh. Jika tidak nyata keadaan baginya, batal. Maka sebab itu bila kita nak buka puasa, kena pastikan. Macam mana? Tengok jam.
Saya pesan jangan berdasarkan pada azan surau. Apa tak azan lagi kan? En azannya okey boleh buka. En pun kadang-kadang dia azan awal, kadang-kadang dia azan lambat. Kadang-kadang dia makan kurma dulu baru dia azan. Kita jangan buka tak azan. Bukan berdasarkan azan. Cukup 7.29 buka. Kalau berdasarkan azan setengah orang, okey buka radio Kedah. Buka. Okey tunggu duduk. Buka. Rupanya DJ tu silap tekan azan pukul 7.25. Lepas tu marah kat DJ pula. Apa DJ tu? Saman DJ. Kami seluruh Taman Delima saman DJ Kedah FM kerana dia buka azan awal. DJ kata, hampa tak mengaji kitab Matrak Badrain ke muka surat? Mampu. Dia kata tahqiq, bukan harap suara azan. Maka saya pesan, sebab itu saya kata pakai jam handphone. Handphone yang ada WhatsApp, sebab kita daftar dengan email, dengan Google, insya-Allah itulah waktu yang paling tepat. Dan tengok takwim yang saya bagi pada pertemuan yang lalu yang besar tu. Okey. Makna kena tahqiq, tak boleh menyalahkan orang. Murtad. Murtad batal lah. Kedatangan haid atau nifas walaupun yang mengiringi alaqah atau muz'ah kerana ia dikira sebagai darah haid yang berkumpul. Okey, yang dicerita kedatangan haid dan nifas batal. Walaupun yang mengiringi alaqah. Cerita dia ada orang mengandung tetapi keluar haid. Istilah orang kampung saya dia panggil bunting harimau. Jadi dia terkejut lah. Selalunya mengandung tidak keluar darah haid. Maka ada juga sebab dia kata mengiringi alaqah atau muz'ah kerana ia dikira sebagai darah haid yang terkumpul. Maka dibawa batal. Jadi soalan dia, orang yang mengandung maknanya dia boleh puasa lah. Sebab dia tak main haid. Tiba-tiba dia mengandung keluar haid. Jawabnya batal. Maka dia kata kedatangan haid atau nifas walaupun yang mengiringi alaqah atau muz'ah kerana ia dikira sebagai darah haid yang berkumpul. Jadi yang jelasnya di sini, seseorang yang mengandung selalunya tidak keluar darah haid. Tiba-tiba dia mengandung, dia keluar, maka puasanya batal kerana dia dianggap sebagai darah haid yang berkumpul. Yang ke-10 yang terakhir iaitu wiladah. Yang berserta wiladah ialah melahirkan anak yang berserta dengan basah. Dia lahir anak dan keluar darah batal. Kerana ada orang melahirkan anak tidak keluar darah, khususnya sebagaimana ibu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelahirannya bersama cahaya tidak bersama darah, maka puasa batal. Okey. Tidak batal puasa sekiranya makan dan minum secara terlupa atau tidak mengetahui jahil. Ada ke orang Taman 5 ni, dia jahil, dia kata makan dan minum itu tidak batal. Kalau ada, sah. Kalau ada, kena hantar pergi buat gila. Confirm gila. Tapi saya tengok yang kejahilan dalam masyarakat kita ialah makan dan minum dianggap batal wuduk. Itu banyak. Itu banyak. Dia makan-makan, dia pergi ambil wuduk. Lepas tu dia makan-makan, dia ambil wuduk. Ambil wuduk kerat. Aku makan tadi. Makan batal wuduk. Bagi aku batal. Tapi yang ni tak ada lah. Orang yang jahil lah. Seorang yang mengeluarkan kahak sama ada daripada otaknya atau daripada dadanya tidaklah batal. Tak batal, buat keluar. Tapi bila sampai mahrat tadi duduk dalam mulut dah, kena keluar. Kalau telan, batal. Tu maksud dia. Maknanya janganlah bulan puasa kita tak buat keluar pula kahak. Boleh keluar. Cuma jangan menelan air liuk yang keluar daripada tempatnya tidak membatalkan puasa jika suci dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Telan air liuk yang keluar daripada tempat tak batal. Jika suci dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Makna air liuk ni boleh telan. Tetapi kalau air liuk itu bercampur, tu yang saya pesan tu, lepas bersahur wajib berus gigi supaya tidak ada bahan yang akan bercampur dengan air liuk dan takut kita telan. Kita telan especially masa semayang subuh.
Lepas sahur, kita nak sembahyang subuh. Tengah sembahyang subuh tu, ada benda duduk dalam mulut. Kalau telan, batal puasa. Kalau bulan tak puasa, tak apa. Kita boleh telan, batal sembahyang. Boleh sembahyang lain. Ini batal puasa. Dia kata, batal puasa sekiranya ditelan air liur yang telah dikeluarkan sehingga zahir bibir mulut. Yang ni batal. Duk belanja tepi bibir mulut ni. Telan balik, batal. Atau bercampur dengan najis atau bercampur dengan makanan yang melekat di celah gigi. Tu batal. Mana air liur yang bercampur dengan najis atau campur dengan makanan. Oleh itu soalan, orang perempuan bulan puasa pakai lipstick. Merah ada, biru ada, hijau ada, buah bila apa. Maka jika sekiranya lipstick itu tertelan sebab dia sudah berada di luar bibir, termasuk balik dalam mulut, maka batal. Kalau dia boleh pastikan lipstick itu tidak masuk ke dalam mulutnya, silakan. Dia pukul 8 pagi nak pergi kerja pakai merah. Okey. Balik pukul 5 petang, laki dia tanya, lipstick you pergi mana merah ni? Saya cium di dinding pejabat. Okey. Kalau dia kata, tak tahu abang. Esok jangan pakai lah. Kalau pakai atas sikit, supaya tidak tertelan. Ini lipstick Ramadan, fashion Ramadan. Boleh pakai atas sikit. Betulnya fashion Ramadan, takut tertelan. Tapi kalau dia boleh jaga, tak apa. Sebab dia umpama air liur yang ada di bibir. Dia kata, batal puasa sekiranya ditelan air liur yang telah dikeluarkan sehingga zahir bibir. Batal. 307. Air liur yang berhimpun di atas lidah dan kemudian dikeluarkan lidah dan ditelan pula, tidak batal. Jadi dia tak atas lidah dia jelih sampai jalan. Lepas tu masuk balik, tak batal. Sebab fiqah kita tak ada lah lidah sampai jalan. Dan kenapa dia bawa keluar? Sebenarnya kalau dia bawa keluar lidah, melebihi bibir. Bibir tak ni, lidah keluar lagi depan daripada bibir. Walaupun begitu, dikira lidah masih hak mulut. Yang kedua, lidahlah ejen kepada untuk mengeluarkan air. Makanya kalau dia bawa keluar tu, maka dikira batal, nayar dah. Tu fiqah kaji habis lah. Tapi kalau ia ada di bibir, batal. Tapi yang ada di atas lidah dikeluarkan, tidak batal. Kerana lidah ni masih dalam mulut dan orang jarang bawa keluar lidah. Kecuali kalau nak buat ke orang, saja jarang. Maka fiqah kata disebabkan oleh jarang, maka kalau keluar juga tidak batal. Okey, 310, tidak membatalkan puasa jika termasuk air semasa berkumur dan semasa memasukkan air ke hidung dengan syarat tidak berlebih-lebihan, mubalaghah. Tu dia kata berkumur tak apa, memasukkan air ke hidung dalam bulan Ramadan, istinsyak, untuk yang saya sebut dalam banyak pertemuan, untuk menghilangkan kuman COVID-19. Maka sebab itu COVID duduk di situ. Tu yang saya kata tak payah mandi kerak. Tapi berwuduk kerak. Kerana dua tempat ini COVID duduk, sebab itu dia test dua tempat tu. Dia tak test kat lain. Maknanya, jadi isunya sekarang, kalau kita nak berkumur dalam bulan Ramadan, tidak batal. Dan kita nak masukkan air ke dalam hidung, dipanggil istinsyak, dengan syarat tidak berlebih-lebihan, atau disebut mubalaghah pada keduanya, memasukkan air ke hidung dan berkumur, maka tidak batal puasa. Sebab orang bila puasa, dia tak ni dah masuk yang dalam hidung lah. Boleh dibenarkan. Tidak batal puasa jika termasuk air mandi yang dituntuti ke atasnya walaupun sunat, seperti mandi sunat Jumaat. Jadi tak batal puasa jika termasuk air mandi yang dituntut ke atasnya walaupun sunat, seperti mandi sunat Jumaat. Maka dibenarkan untuk kita mandi. Maknanya ada kadang-kadang tempat yang kita nak kena masuk. Contoh mandi wajib. Mandi wajib kita kena masukkan air di dalam rongga. Contoh orang perempuan kalau mandi wajib, dia kena duduk. Sebab dia bila kena duduk, baru angle dia terbuka. Baru angle terbuka, baru air masuk.
Tapi dia kata kalau tak duduk, dia boleh ambil pipe tu, pocik, tu tak ada masalah. Matlamat dia mesti air sampai ke kawasan yang dikenaki. Rongga-rongga yang terkepit tu mesti dimasukkan air. Maka itu dimaafkan. Umpama kita bila kita cuci najis, tengok dia kata 311 lebihan mubalaghah semasa membasuh najis sehingga termasuk air ke dalam rongganya tidak batal. Kan bila kita basuh najis masrabah itu tempat kemud, masrabah, maka kita kena cuci tu. Kita tak boleh cuci atas saja. Maka dimasukkan sedikit itu dimaafkan dan tidak membatalkan puasa. Kerana dituntut untuk basuh di celah-celah kemutan itu. Itu makna tidak batal. Tak pergi main bulan puasa pula pakat takut nak cuci najis pun tak apa. Bagi tadi bulan puasa takut nak istinsyak masuk kayak ke hidung, itu tidak masalah. Cuma jangan berlebihan. Okey, 312. Batal puasa jika termasuk air mandi. Muka surat seterusnya. Batal puasa jika termasuk air mandi yang tidak dituntut ke atasnya, seperti mandi kerana bersejuk-sejuk atau air basuhan kali keempat daripada wuduk, tetapi tidak mengapa jika termasuk air yang telah dimasukkan ke mulutnya dengan tujuan bersejuk-sejuk atau untuk menghilangkan dahaga sebab bersangatan hajat kepadanya. Okey, dia kata batal puasa jika termasuk air mandi yang tidak dituntut ke atasnya, seperti mandi kerana sejuk. Ni dia yang tadi dia cerita dia nak mandi wajib, okey. Dia nak mandi sunat Jumaat bulan puasa, okey. Kalau sekiranya air masuk sedikit itu dimaafkan. Yang ni yang dia cerita ni batal sekiranya dia mandi bukan ada keperluan. Tu dia kata mandi yang tidak dituntut, atau kerana dia nak mandi bagi sejuk sebab hangat sangat. Sekali lagi, kalau hangat sangat aku lapar air nak buka puasa, dan air basuhan kali keempat daripada wuduk. Tetapi tidak mengapa jika termasuk air yang telah dimasukkan ke mulutnya dengan tujuan bersejuk-sejuk atau untuk menghilangkan dahaga sebab bersangatan hajat kepadanya. Ini lain pula. Makna dia nak cerita simple dia begini. Sepatutnya kita kena jaga kawasan-kawasan yang tak boleh dimasukkan air, jaga. Tapi atas keperluan dibenarkan. Tapi kalau tak ada keperluan, jangan. Awak hang mandi kerak sangat ni, sekali masuk air dalam jenuh. Tu takut jadi batal. Tapi dia kata aku kena mandi sebab bersangatan hajat ujung tu. Mana aku kalau tak mandi juga kerak, sekali lagi aku buka puasa hari ni hangat. Depa ajak ikat batal surau Taman 5 pula. Yang itu dia tak beli batal lagi seminggu, dia pergi beli batal lugu. Jadi aku kena ikat. Tak ikat batal tu penuh. Jadi aku sangat lapar air. Jadi aku kena mandi. Tu tak apa. Nak cegah daripada bersangatan tu. Takut terpecah. Itu dibenarkan. Baik. Tidak batal puasa seorang jika keluar mazi walaupun dengan mubasyarah. Mazi tak apa. Mubasyarah atau keluar mani dengan sebab mimpi. Dia kena baca betul-betul tu. Tidak batal puasa seorang jika keluar mazi walaupun dengan mubasyarah atau keluar mani. Habis tu dia mubasyarah tapi keluar mazi. Keluar mazi tak batal. Mazi dia ayat yang ternih macam tu. Tapi kalau di mubasyarah keluar mani batal. Ni dia kata tidak batal puasa seorang jika keluar mazi walaupun dengan mubasyarah atau keluar mani dengan sebab mimpi. Tidur banyak sangat bulan puasa, mimpi. Atau dengan memandang dan berfikir dengan syarat kedua-dua perbuatan tersebut tidak mengeluarkan mani pada adat. Ini cerita tadi ni. Pada adatnya tengok pembaca berita tak keluar yang mani. Macam mana hari ni pergi tengok baca berita bulan puasa keluar? Bukan pada adat. Malam mereka buat sempena 75 tahun RTM Permaisuri Selangor baca berita. Nama Nur Rashikin. Dia tengok-tengok Nur Rashikin tu, dia jadi sebelum ni tak pernah. Itu dia kata tidak mengeluarkan mani pada adat. Adat kebiasaan dia tengok tak apa.
Macam mana hari ni pergi tengok-tengok berita, keluar. Maka tidak batal. Jika menjadi adat bahawa mani akan keluar kedua-dua perbuatan tersebut, mengikut pula pada muktamad batal. Tapi kalau adatnya dia tengok batal, jangan. Maksudnya begitu. Fiqah tu dia kaji habis tu. Nah, dia tengok, Allah, aku tengok semalam, tengok berita keluar yang mani, nak kira gena ni. Tak batal. Dah sebelum ni dah. Sebelum ni dah. Takkan tengok pembaca berita boleh keluar air mani ni. Maka bukan adat. Tapi kalau kita aku memang tak boleh. Itu tak boleh. Seseorang yang berbuka puasa Ramadan dengan sengaja atau seorang yang terlupa niat pada malam atau sabit baginya satu Ramadan pada hari Syak, mereka ini adalah diwajibkan imsak. Tengok perkataan imsak tu apa dia? Tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan apa-apa perbuatan yang membatalkan puasa. Itu maksudnya imsak. Waktu imsak ialah waktu yang berjaga-jaga. 10 minit yang Rasulullah ditanya, waktu imsak ni Rasulullah kata baca 50 ayat, maka 50 minit. Waktu ni sebenarnya boleh makan tapi berjaga-jaga. Maka dia nak cerita di sini wajib imsak tu, sebelah tu. Wajib imsak jika sengaja berbuka atau lupa niat. Nak ceritanya, kalau kita tak niat tak boleh puasa. Ataupun seorang yang berbuka puasa Ramadan dengan sengaja atau seorang yang terlupa niat pada malam atau sabit baginya satu Ramadan. Dia pukul 8 pagi dia pergi buka puasa dengan sengaja. Dan dia kena terus puasa. Dia kata seorang yang berbuka puasa Ramadan dengan sengaja atau seorang yang terlupa niat pada malam atau sabit baginya satu Ramadan pada hari Syak, mereka ini adalah diwajibkan imsak, tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan apa-apa perbuatan yang membatalkan puasa. Tak boleh ke? Sebab tu yang kita pesan tu, malam pertama Ramadan niat sebulan supaya tak timbul kes tidak lupa niat. Kalau lupa tak boleh buat apa tak? Kalau dia buat, haram double. Tu maksud ni, tidak makan dan tidak minum dan tidak melakukan apa-apa buatan diwajibkan juga. Kalau dia buat juga, dia dianggap berdosa. Walaupun dia sebenarnya seolah-olah macam bila dia dah makan, dah dia terlupa niat, maka dia tak boleh. Tu maksud apa yang dibincangkan, wajib imsak jika sengaja berbuka atau lupa niat. Jadi makna dia tetap juga kena menahan diri, tapi dia tak dapat kira puasa. Sunat bagi seorang yang berpuasa menyegerakan berbuka dan melewatkan sahur, tetapi janganlah sampai termasuk dalam waktu Syak. Tuan-tuan, kalau takwim yang saya bagi tu, dia tulis waktu sahur memula pukul 12 lebih dan berakhir sehingga pukul 6. Tu waktu bermulanya sahur. Maknanya kalau ada orang makan sok pukul 2, okey. Pasal nak takwim yang saya bagi ada? Kalau ada, bawa saya tengok. Saya pun baru perasan tadi Datuk Syekh Lahwangsa bagi tahu, di dalam takwin yang kita bagi itu, dia bermulanya waktu sahur. Maksud bermulanya waktu sahur ni saya baru perasan. Tuan-tuan tengok sahur 12.46. Tengok Ramadan berbuka 7.28. Sahur 12.46. Imsak maknanya waktu tamat untuk kita ni ialah 5.53 ni, waktu berjaga-jaga masuk subuh baru dikira waktu tamat. Maknanya itu waktu afdal. Maknanya kita boleh mula bersahur dah pukul 12.46. Cuma kita lewatkan sahur itu sunat. Kita duk ingat sok ni kira pukul 5 pukul 6 Tak, bermulanya sahur ialah pukul 12.46, mula 12.40. Mana pukul 2 boleh sahur, pukul 3 boleh sahur. Dapat pahala. Cuma melewatkan sahur itu dapat pahala sunat. Jadi jangan marah. Lelaki kita, malam ni kita makan sok awal. Orang tak nak buat kerja. Tak buat kerja apa ni? Takwim dah. Punya ilmu juga lah. Saya baru dapat pengesahan ilmu, iaitu waktu sahur memula ialah pukul 12 tengah malam dan ke atas. Cuma dia kata melewatkan sahur itu adalah dituntut. Lewat sampai bila? Sampai waktu subuh.
Dan kalau boleh berhenti 10 minit sebelum subuh untuk kita bergigi, berwuduk. Sebab kita bimbang takut nanti kalau kita betul-betul berhenti waktu nak subuh, jadi masa tu kita duk bergigi takut tertelan makanan-makanan mani yang kita makan, takut dibawa batal puasa. Okey. Dibolehkan makan sahur walaupun dengan syak. Harus berbuka, okey. Mana? Seseorang yang berbuka puasa Ramadan dengan sengaja. Okey. Sunat bagi orang yang berpuasa menyegerakan. Yang ni tak takutlah orang Melayu ni buka puasa dengan mayang-mayang ni kira on time lah. Kalau dia lambat takut mayat kata, buat lambat pula. Tu yang dia buat segera. Tang buka puasa, okey. Yang ni yang nak bagi tahu, kalau kita tengah bawa kereta jam, tiba-tiba masuk waktu, makna segera buka puasa. Cara dia, jangan makan steering. Jangan makan kursi kereta, jangan. Korek tak hidung. Korek tak hidung, bawa perkara yang membatalkan, maka dikira berbuka. Cuma yang sunatnya makan kurma dengan minum air. Oleh itu bawa kurma siap-siap. Bawa kurma bahaya agak pitak tu tak pergi pukul 8 pagi, duk apa-apa peluk kurma pukul 8 pagi pula. Tapi kalau lupa tak apa. Tapi jangan kerak nak lupa. Hari-hari lupa ni, aku tiap hari lupa, 30 hari tak lupa. Tu bukan dia tu. Tu nak kena picik. Maka sunat bagi orang yang berpuasa menyegerakan berbuka dan melewatkan bersahur, tetapi janganlah sampai termasuk dalam waktu syak. Yang ni maknanya waktu syak tu kena jagalah. Sebab tu dia bagi imsak tu. Mana 10 minit sebelum masuk waktu subuh. Harus berbuka dengan ittihad seperti berpandu kepada wirid sebagaimana sembahyang dan dengan yakin seperti nampak matahari sudah jatuh. Tidak boleh berbuka puasa dengan zon sudah masuk matahari kerana asal siang masih tinggal lagi. Yang ni dia cerita berbuka dengan ittihad. Kadang-kadang ialah kita lupa bawa jam. Maka kita kena pakai ittihad kita. Harus berbuka dengan ittihad seperti berpandu kepada wirid sebagaimana sembahyang. Atau dengan yakin seperti nampak matahari sudah jatuh. Maknanya dia boleh wirid sekian-sekian banyak, mana waktu ni sampai. Maka dia harus. Ini cerita dengan ittihad tanpa ada panduan jam dan sebagainya. Tidak boleh berbuka puasa dengan zon. Maknanya dia tak boleh zon, dia mesti dengan yakin. Mana keyakinan itu tolak zon. Fiqh tak mau zon. Dia kena yakin. Contoh, kita nak pakai kain pelikat. Isteri kita, abang jangan pakai kain pelikat itu, kena najis. Tapi kita yakin tidak kena najis sebab kita pakai. Isteri kata, saya nampak macam semalam ada najis. Mana isteri kita zon. Kita yakin, maka keyakinan itu tolak zon. Tolak zon isteri kita. Tu maksud, maknanya dia mesti yakin. Maknanya dia yakin. Dia yakin kalau ikut amalan saya, kalau saya zikir banyak ni sampai waktu kira buka. Contoh. Ataupun dia yakin bahawa matahari ini sudah tenggelam. Yakin seperti nampak matahari sudah jatuh dengan keadaan gelap dan sebagainya. Baik, 317, dibolehkan makan sahur walaupun dengan syak kerana mengikut asalnya malam masih ada dan sah puasanya jika tidak nyata tersalah dengan sebenarnya atau tidak nyata satu, tetapi jika tersabit salah batal puasa. Ni tadi cerita buka puasa. Selesai. Ni cerita sahur pula. Dibolehkan makan sahur walaupun dengan syak kerana mengikut asalnya malam masih ada. Dan sah, maknanya dia ni syak. Malam, duduk malam lagi. Orang-orang dulu dia pakai tengok bulu rama. Nampak lagi bulu rama. Tak nampak boleh makan. Dululah cerita dulu. Sebab dia tak ada peralatan macam kita. Dan sah puasa jika tidak nyata tersalah dengan sebenar. Atau tidak nyata sesuatu. Tetapi jika ternyata salah batal. Jadi dia ni dibolehkan makan sahur walaupun dengan syak. Tak apa. Bak sahur, okey. Bak buka puasa, tak boleh. Mesti yakin. Sahur ni, boleh tak boleh. Gelam tak gelam. Makan. Walaupun tetapi, kalau ternyata salah, tu batal. Contoh apa dia? Rumah dia tak ada lampu. Lepas dia tutup pintu. Balik memang kelam lah. Kita pergi hotel lah. Hotel. Dia punya langsir tu kalau tutup. Kelam 4 hari 4 malam. Kan? Tu kata Yahudi ni kadang-kadang dia buat hotel tingkat 18.
Buh ekon pula. Tilam tu daripada tapak kaki naik sampai ke atas. Selimut 4 lebih. Tutup pula kelam 4 hari 4 malam. Kalau macam tu, dia tak makan. Dia duk buka langsir, makan lu. Buka langsir, cerah pukul 8. Tu tak boleh. Tu tak boleh. Sebab dia sengaja tak buka. Patut dia buka. Bila dia buka, dia nampak macam gelap. Tu tak apalah. Walaupun dia syak. Sekarang ni, dia kata suruh buka langsir, makan lu. Jam-jam tak nak makan. Dia tak tahu pukul 8 pagi dah. Tapi dia tak pergi buka langsir. Habis makan, buka, cerah dah. Betul. Tapi kalau dia buka langsir awal, gelap tu makna dia gelap ni gelap nak hujan ke, jam tak ada. Tu tak apa. Tu dia kata sahur dibenarkan. Syak. Buka tak boleh. Batal puasa bagi orang yang berbuka atau makan sahur dengan ijtihad kemudian ternyata salah. Jika berbuka atau makan sahur dengan tiada ijtihad dan tidak bertanya keadaan sebenar sah sahurnya sebab mengikut asalnya malam masih ada. Tu dia terang balik. Tetapi sebaliknya tidak boleh berbuka kerana mengikut asal siang masih ada. Dalam kedua-dua masalah ini, jika ternyata sebenar sah puasa, tapi jika ternyata salah, kedua hukumnya tidak sah. Dia nak cerita batal puasa bagi orang yang berbuka atau makan sahur dengan ijtihad. Sekarang ni ijtihad jam tak ada macam kita cerita tadi. Kemudian ternyata salah. Okey, batal. Jika berbuka atau makan sahur dengan tiada ijtihad dan tidak ternyata keadaan sebenar sah sahurnya sebab mengikut asalnya malam masih ada, tetapi sebaliknya tidak boleh berbuka kerana mengikut asal siang masih ada. Dalam kedua-dua masalah ini, jika ternyata sebenar sah puasa, tetapi jika ternyata salah, kedua-dua hukumnya tidak sah. Dia nak cerita sikit saja ijtihad tadi lah. Maknanya ijtihad dengan keadaan yang dibenarkan, maka sah. Tapi kalau salah ijtihad, berbuka atau sahur dengan ijtihad tetapi ternyata salah, tetap batal. Itu tajuk sebelah tu. Maknanya kalau dia ijtihad betul, sah. Tapi dia kata berbuka bersahur dengan ijtihad tetapi ternyata salah. Ijtihad ni sangat salah, maka tetap batal. Macam tadilah, dia ijtihad tapi dia tak berani buka langsir. Saya ijtihad ni rasanya duduk malam lagi ni, tapi langsir jangan buka. Itu ijtihad tak betul. Ijtihad mesti disandarkan dengan ilmu. Dah hang jam tak bawa dan hang pun nak jaga-jaga nak makan sup, bukalah langsir dulu. Bila buka langsir, gelap lagi ni. Masa tu baru ijtihad. Gelap malam ke, gelap nak hujan ke, ataupun memang cermin hotel ni terlalu tebal sangat menyebabkan gelap. Tu baru ijtihad. Patut tengok, tak tebal mana pun. Bukan tebal sampai 1 meter kan. Okey, boleh makan. Tu baru ijtihad. Tapi yang dia kata ni, ijtihadnya ternyata salah. Pasal ijtihadnya tak betul, itu tetap batal. Perkara sunat lakukan bulan Ramadan sikit lagi. Mandi junub sebelum daripada fajar. Yang ni pun selalu orang tanya. Mandi junub sebelum fajar itu sunat. Pasal apa? Kalau kita melakukan perkara yang membawa kepada kita berhadas besar waktu malam Ramadan. Okey? Tiba-tiba kita jaga pukul 9 pagi. Subuh pun dah, sok tanya apa lagi. Pukul 9 pagi dah, abang kat bini kita ni jadi rumah mana? Jadi rumah mana? Apa tu? Pergi mandi wajib lah. Sebab syarat memulakan puasa bukan syarat suci. Tu. Umpama orang pergi umrah dalam keadaan berjunub, especially orang perempuan, dia haid, dia boleh niat dah. Kerana niat itu tidak memerlukan dia suci. Begitu juga niat puasa. Dia tak macam niat semayang. Niat semayang perlu kepada suci. Niat puasa tak. Maka sebab itu, kalau dia berjanabah pada malamnya, tiba-tiba dia jaga siang pukul 9, maka dia terus berpuasa. Sebab mandi junub sebelum daripada fajar itu sunat. Kalau dia sengaja pun tak apa. Tak apa, letih. Abang kena mandi junub. Tak apa. Puasa boleh. Maknanya sunat saja untuk mandi junub sebelum daripada fajar. Sebab ni bulan Syakban ni banyak orang kahwin ni, dia duk tanya mandi junub pula. Dia kata kita ni tak pergi malam projek-projek lajak-lajak mangkit, kalau tak puasa boleh.
Semayang Allah semayang. Nah, berbuka dengan buah tamar jika mudah, tetapi jika sukar didapati, bolehlah berbuka dengan sesuatu yang manis. Jadi buah tamar atau sesuatu yang manis. Perbanyakkan doa. Tadi 4 perkara kita sebut dah. Kalimah la ilaha illallah, istighfar, Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. 4 ni pun kalau kita amal bulan puasa cukuplah. Memberi pahala banyak. Perbanyakkan baca Quran dan bersedekah. Perkara yang makruh ketika puasa ialah makruh berbekam, membuang darah makruh. Mencucuk orat darah, berpatik dia kata. Cucuk orat darah itu batal. Memamah getah, duduk saja duduk makan getah, makruh, kan batal. Merasa makanan boleh tu. Muslimat bila puasa boleh rasa. Rasa kemudian jangan ditelan. Bukan pi rasa satu mangkuk, itu dia panggil mangkuk hayun. Payah juga kalau kita tak terang, dia tak boleh makan. Balik bertengkak dengan lelaki dia. Buh semangkuk, dia tak. Ni rasa dah boleh. Puasa tak. Merasa supaya tahu masang ke masing, kemudian diluahkan semula. Boleh. Berlebihan berkumur, makruh. Berlebihan memasukkan air ke hidung, makruh. Mengucuk perempuan dan seumpamanya jika tidak membangkitkan syahwat. Okey. Dan yang terakhir, haram dan tidak sah berpuasa pada 5 hari berikut: hari raya fitrah, hari raya korban, 3 hari tasyrik, 11, 12 dan 13. Maknanya kalau siapa yang berpuasa sepanjang tahun, maknanya 5 hari setahun dia diharamkan berpuasa. Baik. Jadi kita sampai di situ. Nanti tuan-tuan bolehlah selebihnya boleh kalau tuan-tuan nak baca sendiri sebagai rujukan, kerana yang saya putus tip ni bermula daripada muka surat 169 sehingga 180, makna komplit bab puasa. Saya rasa kalau kita boleh menguasai semua bab ini, maknanya puasa kita insya-Allah akan sempurna. Sebab tu saya putus tip bagi. Insya-Allah yang baik itu daripada Allah SWT, yang tak baik itu kerana saya sendiri. Saya mohon ampunan maaf dan kepada pelajar-pelajar Ansara. Jadi saya mengucapkan selamat menunaikan puasa Ramadan, dan insya-Allah jatuh kuasa melihat anak bulan akan tengok anak bulan pada hari Isnin petang, dan insya-Allah puasa Ramadan tahun ini akan bermula pada hari Selasa. Mengikut kalender takwim. Tapi syarat tengok anak bulan tu tetap pergi tengok. Nampak tak nampak itu urusan lain. Bila tak nampak, mana kita akan genapkan Syakban, 29 Syakban itu hari Isnin, dan 1 Ramadan akan bermula pada hari Selasa insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba bil islam dina sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna haqqan warzuqna ittiba'a wa innal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa aqina bit taqwa wal istiqamah. وعزنا من موجبات الندم يوم القيامة إنك سميع دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.